Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kita dalam video yang terbaru. Untuk video hari ini, kita akan cuba cover dua benda, iaitu yang pertamanya kita akan cuba cover untuk siling, dan yang keduanya ialah untuk bumbung. Jadi jom kita start. Untuk yang pertama sekali, untuk siling, terlebih dahulu kita akan tengok. Saya akan ajarkan cara nak buat. Dia ada beberapa cara dan tips untuk membuat siling. Okey, pertama ini adalah model kita yang kita dah siap. Kita akan buka di ground floor dahulu. Caranya ialah kita boleh pergi dekat sebelah sini, bahagian architecture, dan kita akan dapat lihat siling di sini. So kita akan klik siling. Selepas kita akan klik siling, kita boleh tengok apakah properties yang kita nak guna pakai. Contoh yang diberi kat sini default je ialah compound ceiling plan. Dan kita boleh lihat dia ada beberapa lagi. Dia ada 600 grid dan juga 600 1200. Jadi tips ialah kita perlu mahir cara pembacaan untuk level dan juga offset. Apa yang dicuba terangkan? Okey, mari kita cuba try. Okay, first, bila kita buka di ground floor, kita akan cuba lukis siling di sini dulu. Saya tekan siling, saya ambil material compound siling. Kita gunakan default 2600. Jadi, bila kita nak lukis, kita ada dua cara. Satu automatic dan satu lagi sketch. Untuk case ni, saya akan pilih sketch dahulu. Bila kita sketch, saya buatkan rectangular dan saya lukiskan dahulu. Apa yang dimaksudkan dengan 2600 di sini ialah, okay, bila kita tekan tanda right, kita tengok secara 3D. Kita akan dapat lihat kita punya siling ini berada di sini lah. Tapi kalau saya double klik, kita akan dapat lihat sebenarnya dia ground floor. Level dia ground floor, tapi height offset from level ialah 2600. Ini bermaksud bila saya buka di pandangan east, kita akan dapat lihat ini siling kita. Kita akan dapat lihat sebenarnya 2600 tu ialah kedudukan siling. Kedudukan bawah siling ke ground floor ialah 2600 ni, bawah siling. Jadi kalau kita nak gunakan roof floor, contoh saya ambilkan roof floor bersamaan dengan 1000. Contoh saya double klik siling saya, ini siling saya double klik. Okey, dia saya buka dekat roof floor. Saya double klik edit boundary, saya pilih dan saya ubahkan, contohlah saya akan pilih, saya ubahkan ketinggian kepada roof floor dan saya ambilkan dia negatif 1000. Dan saya tekan tanda right. Dan kalau kita tengok secara pandangan di sini, dia tetap sama, tak ada perubahan. Okey. Mungkin saya akan tunjukkan contoh yang lain. Contoh saya buat ground floor, saya buka di roof floor. Saya buat lagi sekali siling yang baru. Saya buat sketch dan saya lukiskan petak di sebelah sini, memanjang macam ni. Tapi kita tak pakai roof floor, kita pakai roof floor, cuma height offset ni saya buatkan dia negatif 1000 ataupun negatif 500. Apa yang nak dimaksudkan dengan negatif 500 ialah, kita tengok apa perbezaan yang ini dengan yang ini. Perbezaan ni ialah bila kita tengok secara pandangan east, kita akan dapat lihat 500 tadi, negatif 500 tu ialah ini. Okey, saya akan ambilkan ukuran daripada roof floor ke bawah siling. Kita tengok ke bawah siling boleh ke? Ialah 500. Jadi bergantung kepada kita, sama ada kita nak ambilkan reference level kita adalah roof floor ataupun ground floor. Yang penting ialah berapakah nilai offset yang kita nak pakai. Sama ada positif, dia akan ke atas ataupun negatif, dia akan ke bawah. Jadi berbalik dalam kes kita akan delete dahulu. Ketinggian daripada floor to floor ialah 3300. Jadi siling yang kita nak buat ialah 3300 daripada ground floor. Jadi ada dua lah, sama ada kita nak buat daripada ground floor ataupun roof floor. Jadi mana-mana lah. Contoh saya akan ambil daripada ground floor. Saya tekan siling. Kita akan buat siling di semua ni, di dalam rumah ni. Kita akan pakai ground floor sebanyak 3300. Okey. Dan kita tekan automatic sketch. Ini cara yang pertama, automatic ceiling. Automatic ceiling ni maksudnya
Bila kita klik je, kalau perasan nampak tak dia naik merah bila saya gerakkan mouse. Ini maksud lokasi yang kita nak. Contoh, ini saya pakai, saya klik, dia beritahu lah. Dia dah buat tapi dia tak nampak di dalam floor plan ni. Jadi saya akan pilih, klik saja. Cuma di toilet saya akan gunakan 600. Dan kita dah siap, kita tekan escape. Macam yang kita nak tahu dah siap, kita tekan new 3D dan kita akan nampak lah ceiling kita dah dibuat. Okey, ini dengan ini ada perbezaan sebab ini saya gunakan 600 dan ini saya pakai compound ceiling. Jadi ceiling untuk di dalam rumah kita dah selesai. Bagaimana dengan ceiling di luar? Nanti kita akan cuba lihatlah. Oh, dekat belakang saya tak buat lagi. Maafkan saya tambah lagi satu untuk plane dan di sini. Okey, so, kita tengoklah kita dah siap. Jadi untuk seterusnya kita akan buat bumbung untuk kita buat roof. Kita refer balik pada PDF file, kita akan buat roof macam ni, shape roof tu kalau kita tengok kurang dan kita akan dapat lihat sebenarnya kat sini ada dua line kat sini. Apa yang dimaksudkan dua line ni ialah, satu line ini ialah dinding, ini ialah line bumbung, dan yang berwarna biru ni ialah lantai, iaitu apron bangunan tersebut yang kita dah buat. So yang ini maksudnya ialah bucu lah, dia punya arah air akan mengalir ke situ. Tapi berapakah ketinggian bumbung tersebut? Jadi kita boleh tengok di file yang lain macam elevation floor, ada tak info yang boleh kita guna pakai, dan kita dapat lihat dia ada ketinggi, dia ada rendah. Dan juga kita boleh tengok di file ketiga section, dan selalunya kita akan dapat lihat di sini. Contoh kat sini dia beritahu, dia ada maklumkan sini ialah dia menggunakan 30 degree pitch dan digunakan clay tile roofing. Itu saja info yang diberikan. Jadi kita pergi ke file Revit kita, pergi ke roof floor di sini, roof floor untuk kita buat bumbung. Jadi kita akan dapat lihatlah kita punya dinding di sebelah bawah. Sekiranya tiada, anda boleh tengok di sebelah sini, di bawah di bahagian range base level. Mungkin dekat sini tak aktifkan. Sebagai contoh, kalau saya tekan none, saya tekan none, kita akan tengok kita tak nampak apa-apa. Dan bila saya tekan ground floor, kita akan dapat lihat kita punya dinding. Dan tips yang seterusnya, kalau perasan, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, kita punya grid line kat sini ada macam A kat atas, B, C, D kat bawah, dan macam lain-lain sikit. Ini disebabkan masa kita buat masa di ground floor awal hari itu, kita bermula dari A di atas, B, C, D di bawah. Jadi macam mana kita nak kekalkan? Ada dua cara. Cara yang pertama, kita boleh select satu grid line dan kita on dan kita offkan di bawah. Ini cara yang pertama. Cara kedua yang lebih pantas ialah kita select ke semua grid line yang mana yang effect, dan kita tekan di sini propagate extend. Kita klik dan kita pilih yang mana yang kita nak sama dengan ground floor. Contohnya kita nak di floor plan lah, roof floor plan, dan kita klik OK. Dan bila kita klik roof plan, dia dah ikut apa yang macam mana di ground floor. Okay, ini tips Next, kita akan buat bumbung. Cara nak buat bumbung sama macam kita buat slab, konsep yang sama. Jadi caranya ialah kita pergi di atas ni, kita boleh pilih roof di bahagian architecture. Saya ulang balik, bahagian architecture, roof, dan kita pilih roof. Dia ada banyak, kita pilih saja yang atas sekali, roof by footprint, dan pilih apakah material yang kita nak guna pakai. Dalam case tersebut dia gunakan clay tile, jadi saya gunakan dahulu generic 125mm. Dan bila kita dah guna generic 125mm, kita pergi di sini dahulu. Kalau perasan di sini dia pakai overhang. Kita tak nak lagi overhang. Macam mana kita nak ubah overhang ni? Kita kena make sure di sini cara kita nak sketch, jangan gunakan ini. Kita make sure kita pilih yang ini dahulu. Bila kita klik kat sini, dia akan berubah kepada offset. Tadi overhang, sekarang dah tukar pada offset. Jadi kita nak pakai offset, kita tak nak pakai overhang. Next ialah kita nak tengok slope. Kita nak define slope. So berapakah slope yang kita nak guna pakai? Nanti kita akan dapat lihat lah lepas kita lukis. So cara dia, kita nak offset sebanyak, jadi dalam case ni saya nak offsetkan sebanyak 600 daripada dinding daripada dinding. Jadi saya lukis dulu. Bila saya lukis, kita try dulu daripada arah
kiri ke kanan. Nah, kita akan nampak lihat dia offset ke atas. Jadi kita lukis, sambung. Kita boleh lihatlah kita punya floor plan. Kalau kita tengok di sini, roof cara penulisan dia, cara lukisan dia akan lukis straight berdasarkan yang ini, dinding yang ini 900. Jadi cara nak buat macam mana, kita buka balik. Kita buka balik. Saya deletekan dahulu semua ni. Kita akan guna plan kita akan gunakan lebih kurang macam ni lah. Ini jarak yang 900. Jadi apa yang saya buat, saya klik sini, make sure saya offsetkan 900. Saya hanya gunakan daripada sini ke sini saja. Dan tuan-tuan dapat lihat di sini ada satu simbol macam simbol macam segitiga ni. Simbol segitiga ni ialah berapakah degree dia, berapakah dia punya darjah. Jadi dalam kes ni kita pakai 30. Betul. Dan seterusnya kita tengok balik, kita refer balik kita punya PDF file. Jadi PDF file kita tengok balik, dia akan straight line menggunakan dinding yang hujung. Jadi kita gunakan dinding yang hujung yang ini, sama juga 600. Saya buat sikit je dulu. Yang ni kan 900, salah 600. Kenapa saya buat lukis sikit je? Sebab nanti kita boleh join menggunakan extend. Saya klik sini dan saya klik sini, dia dah terus straight away buat. Okey, sama juga case di sini. Saya akan buat line, saya tekankan 600. Jadi dalam case ni kita just buat sikit je. Kita contoh saya buat daripada hujung ni ke sini dan saya escape. Saya buat daripada tiang ni macam ni. Lepas tu sini sikit dan sini sikit, sini sikit. Saya boleh off kan, saya escape je. So saya nak macam ni lah lebih kurang Saya masukkan ke dalam. Saya masukkan dinding kat sini. Dan saya tengok kalau saya buat sikit ni, kita extendkan menggunakan extend. Yang ini memang sangat menarik lah. Ini kita sambungkan di sini. Dalam kes ni kalau kita tengok dia ada kesilapan dekat bahagian apron. Kalau kita tengok balik, apron dia sebenarnya adalah straight line. Dia sama macam bumbung kita buat. So tak apa, it's okay. So kita dah tengok, kita dah lihat apa yang kita puati. Kita akan double check. Saya escape dulu. Saya tengok semua 30. Default je memang 30 lah, tak ada masalah pun. So kita klik OK. Dan dia akan jadi terhasilnya bumbung. So bila saya tekan 3D, inilah bumbung yang kita dapat. So macam nak tahu betul-betul, kita buka je pandangan north. Kita tengok sepatutnya shape dia yang terhasil ialah macam ni. Dia dah tolong calculate. Jadi kalau saya tengok kat sini, pandangan north. North ialah rear lah rear. Kita tengok memang sama shape. Jadi untuk Revit ni saya betulkan dulu slab apron. So apron ni sebenarnya macam tadilah saya betulkan balik. Ada sedikit kesilapan. Sepatutnya yang ini di atas, yang ini tak adalah, saya delete je semua ni. Dan kita terus sambung saja. Ini kita delete. Okey, kita klik je OK. Dan bila kita tengok roof, ini yang sepatutnya lah. Dan ada soalan, dan bila kita dah siap, kenapa kita nampak kita punya roof ni macam shape yang berlubang? Ini disebabkan oleh pandangan mata. Okay, kalau saya bukakan secara east, sebenarnya kalau kita tengok bumbung ni, dia penuh. Dia bukannya berlubang. Saya buat dulu. Daripada sini ke atas bumbung ialah jarak dia ialah 3, 4, 2, 2. Jadi kalau kita buka roof ni, dia tak nampak, dia nampak sekerat je. Ini disebabkan oleh, saya escape kat sini, ini disebabkan oleh ada view range. Di sini ada view range. Kalau kita tekan escape nak kali,
tengok area view range. View range ni ialah kita nampak dia daripada level berkenaan, daripada level roof, dia naik ke atas banyak 2,300. Ini bermaksud 2,300, kalau saya buka tadi east tadi, 2,300 is somewhere like di sini lah, 2,300 kat sini. So that's why kita punya bumbung kita nampak macam berlubang, So macam mana nak settle, macam mana kita nak nampak kamu kita yang cantik, kita naikkan sehingga 3,422 ataupun kita naik je sampai berapa, sampai 3,500 ataupun lebih tinggi. Jadi kita ubah lah, ini disebabkan kamera lah, senang cerita kamera. Jadi saya naikkan tinggi ataupun saya naikkan kepada unlimited. Tengok apply. Dan juga ni cut level ni kita naikkan juga kepada 3,500. Ni cut level ni mata. Ini dia punya position mata, ini position dia potong daripada level roof. Jadi saya naikkan 3,500 dan saya klik OK. Dan kita dah nampak lah rumpun kita. Kalau saya buat 3,400, kita akan dapat lihat dia still ada berlubang sikit. Berlubang. Jadi sebab kita punya ketinggian tadi ialah 3,422 tak salah saya. Jadi kita naikkanlah 3,500 dan kita klik OK. View range ni bergantung kepada level-level yang mana kita buat lah sekarang ni. Next, selepas kita dah siap kita punya bumbung, kita akan dan ceiling, kita akan buat ceiling di bahagian luar. Kalau kita dapat lihat sebenarnya dinding dia macam berlubang rumah ni. Kita boleh akses dia, kita nampak shape dia macam berlubang dan kita boleh masuk sebenarnya kat sini. Jadi untuk yang lebih baik kita akan buat ceiling lah di bahagian luar. Jadi untuk ceiling kita akan menggunakan ikut aras ni lah ikut di bawah aras bawah ni lah bawah apa nama ni, bawah bumbung. Jadi kita punya plan, kita akan lukis ceiling lebih kurang macam ni lah kita akan lukis ceiling lebih kurang macam ni. Okey, ini cara saya lah kita akan lukiskan ceiling ni. So jadi berapa nak buat, dia akan ikut pada roof dan turun ke bawah berdasarkan ketebalan ceiling tersebut. Jadi cara nak buat ialah kita pergi kat roof floor. Okay, kita akan buat ceiling ikut exactly macam mana bumbung ni. So saya tekan ceiling. Saya akan check dulu ketebalan dia. Ketebalan dia adalah 5. Saya ulang balik. Bila kita tekan edit type, kita akan tahulah ketebalan dia adalah 57. Jadi saya skip dahulu. Saya akan ambil roof level ialah roof floor level sebagai reference dan saya akan turunkan negatif 57. Dan kita akan lukis lah. So saya tekan sketch ceiling. Saya akan pakai yang ini, pick line. Ini depends pada komputer. Ada komputer yang boleh, ada komputer tak boleh. So saya akan pick line. Dan saya akan saya tekan je sekali. Dia akan klik di bahagian bumbung yang kita nak tu lah. Bahagian line kita nak. Kita boleh gunakan line, tapi ini dia akan ikut apa line yang kita dah lukis. So dia akan terus lah. Teknik ni dia lebih cepat lah. Yang penting kena close. So macam ni, kalau saya tekan tanda right, dia akan buat ceiling secara keseluruhan. Kita nak dia buat di bahagian luar saja, jadi kita akan tutupkan di luar saja. Sama macam floor lah, case floor. So kita tak nak lah di bahagian, kita nak lubangkan dia lah, macam nak jadikan dia donat lah sebenarnya. Nak jadikan dia donat. So kalau dalam case ni, kalau saya klik, nampak dia buat manjang ni, tapi tak apa. Nanti kita akan trim kemudian. Jangan risau, jangan takut. Okay, kita buat sahaja dulu sampai complete kita punya ceiling di bahagian luar. Okay, next bila kita dah siap, kita akan trimkan dia. Okay, sebentar kita siap lagi. So saya akan trim yang mana yang berkenaan. Contoh yang ni kita nak, macam ni kita tak nak lebih ni, kita klik yang mana kita nak saja. Klik 1, klik 2, kita dapat lah. So macam ni, case yang macam ni, saya akan klik sini, saya akan klik line ni. Saya klik line ni, klik line ni, so dia akan buang lah yang sini. Ni cara penggunaan dia. Next, kita double check dulu, make sure kita nak buat bentuk donat. Maksud saya donat ialah kita dah lukis di luar. Bila kita lukis luar, dia akan jadi full. Kita tak nak full ceiling, kita nak ceiling tu berada di luar rumah. Jadi kita akan buat luar dan di dinding luar, baru dia akan jadi ceiling di bahagian belorek ni. So kita rasa kita dah betul, kita klik tanda right. Kita dah double check. Macam mana double check? Kita buat 3D dan kita dapat lihat lah, kita punya rumah dah ada ceiling. Dan kita tengok sebagai pandangan east, ini plan kita tadi, plan yang saya cakap tadi. So kita dah buat lah, kita dah tutup ceiling ni, kita dah tutup ruang bumbung tu dengan ceiling. Alright,
itu saja untuk video kali ini berkenaan dengan siling dan juga bumbung. Terima kasih. Bye-bye.